Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Dah tunggu lama Okey, ni barunya 24. Nak tunggu sekejap tak? Tunggu sekejap lagi kawan ke? Okay. Boleh teacher. Boleh cikgu. Tunggu je lah 95 minit kan kita start. Okey, sambil tu boleh buka buku. Kita buat bab 7, habiskan bab 7. Bab 7 ni senang tau. Tapi dalam senang dia lah orang boleh hilang markah. Sebab pandai-pandai nak cerita sendiri-sendiri. Okay, bab 7 ni memang senang. Tapi tak boleh kena tengok. Kalau dia keluar soalan dekat A dengan B, soalan esei cikgu selalu rujuk soalan esei. Sebab esei tu banyak markahnya, 20 markah. So jangan rugi kat situ. Okay. Jadi kita selalu nak buat macam karangan BM, takut salah. Okay. Awak buka muka surat 139 Surat 139. Mari kita mulalah ya. Tak apalah kawan, beberapa kawan yang belum masuk tu tak ada masalah. Husna dia cakap dia tak boleh masuk hari ni. Okay, Alisha dia tak Alisha? Tak ada. Alisha Lalila. Alisha pun tak ada. Dia pun mesej cikgu dia ada hal sikit. Tak adalah, tak ada masalah. Okay, yang mana boleh. Okay. Okay. Husna tak berapa sihat. Okay. Okay, mari kita teruskan. Okay, baik. Bab 7, kita cerita bab 7 ni bab apa? Bab 7 bab apa? Cepatlah, lepas kita ada hadapi cabaran kita masuklah bab 7. Bila kita dah boleh selesaikan cabaran, kita masuklah bab tajuk. Kita nak membina kesejahteraan negara. Apa tajuk bab 7 ni, kita akan fokus kat mana? Dekat perpaduan ni cikgu. Ya, memang perpaduan Okey, jadi kena faham yang tu lah. Mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, cikgu share sikit lah awak bahan, okey tak? Boleh. Sekejap ya. Okey. Okey, ini yang hari tu cikgu dah tunjukkan awak sikit. Membina, bab 7 ialah membina kesejahteraan negara. Yang kita fokus ialah mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, latar belakang hubungan antara kaum ni semua tak payahlah. Okey, macam mana kita nak memperkasakan perpaduan ni? Okey, mesti daripada PES. Okey, PES. Dari segi politik tu apa? Dari segi politik macam mana kita nak mewujudkan perpaduan? Ini kena buat perpaduan dan integrasi nasional satu yang berbeza. Kalau perpaduan ni sangat jelas Kalau integrasi maknanya antara. Inter tu antara negeri dan wilayah. Okey. Baik. Very Malaysia lah. Tidak. Ini dah sudah kan? Tiap tempat pun dah buat juga ni. Tiap tempat kita pun dah ada ni. Okey, kesan dasar British. Okey. Ini kalau berkaitan dengan pentadbiran, apa dia nak cerita ni? Kesan dasar British yang menyebabkan perpaduan tidak dapat diwujudkan.
Tapi British mensyaratkan kita untuk wujudkan perpaduan sebelum dia bagi kita merdeka. Itu sebab bab tingkatan 4 ke arah kemerdekaan, British syaratkan kita wujudkan perpaduan. Jadi kita mulakan langkah itu dengan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey. Jadi kita tak naklah ulang yang tu lagi. Baik, jadi tingkatan 5 dia ulang balik yang ini. Okey, hubungan antara kaum kita sangat renggang disebabkan oleh dasar British. Okey, dasar British berkaitan dengan pentadbiran ni apa? Yang parti-parti politik ke cikgu? Bukan. MCA, MIC. Bukan. Jadi kan Residen. sistem residen. Okey, maknanya kalau kita buat nota, kalau sebut pentadbiran, kita dash sistem residen. Maknanya kita sudah dapat 2 markah. Okey, dengan adanya sistem residen di 4 buah negeri, British bawa masuk imigran China dan India. Okey, untuk bekerja dalam bidang perlombongan dan perladangan. Itu pentadbiran yang berfokus ataupun keywordnya ialah sistem residen. Okey, kalau kegiatan ekonomi dan pertempatan, ekoran daripada yang ni lah, daripada pentadbiran. Kegiatan ekonomi yang tak sama dipisahkan menggunakan sistem ekonomi yang berbeza iaitu lombong, ladang dan kampung. Okey, pertempatan jadi berbeza jugalah. Okey, di kawasan estet, di kawasan bandar dan di kawasan kampung. Okey, sistem pendidikan awak nak cerita apa? Sekolah vernacular. Sekolah vernacular. vernacular. Kita sikit apa itu vernacular dan fahaman politik disebabkan kedudukan kita berbeza, kaumnya selonggok kaum yang sama, jadi wujudlah fahaman politik yang berbeza-beza. Sudah tentulah politik, parti-parti politik yang muncul itu untuk membangunkan kaum masing-masing. Jadi fahaman politik yang kuat mengikut kaum itulah yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Okey, bermakna perpaduan belum begitu ketara, belum begitu jelas. Itu sebab British terpaksa kerajaan kita terpaksa menjalankan beberapa usaha, beberapa langkah untuk wujudkan perpaduan. Cikgu suka tunjuk yang macam ni supaya awak boleh fikir. Okey, kalau dia keluar pentadbiran, apa yang awak nak ceritakan? Okey, boleh je kita boleh keluarkan. Ni kesan dasar British. Malas nak baca. Okey, kenapa malas nak baca? Nanti lambat. Jadi kita perlu dapatkan keyword. Itu sebab bila keluar soalan esei, highlightkan dia nak apa. Kesan British ke apa sajalah. Ni ekonomi. Okey. Baik. Jadi beberapa langkah yang kita nak. Okey, langkahnya ni yang apa tu? Langkah yang kita buat usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi PES. PES. Memang PES. Tapi kita berfokuskan sosial. Dalam tajuk bab 7 ini kita fokus kepada sosial. Ekonomi kita buat dalam bab 8. Politik kita hanya cerita tentang agensi-agensi ataupun badan-badan yang terlibat dalam politik. Ataupun dibuat oleh kementerian-kementerian lah. Okey. Jadi kita nak fokus sekarang dekat sosial. Sosial melibatkan masyarakat. Apa yang kerajaan usahakan? Ini cikgu tak boleh tolong awak. Kena hafalan. Okey, dalam bidang politik ditubuhkan Jabatan Perpaduan Rukun Negara. Benda yang sama nanti akan diulang semula. Apa yang diputuskan oleh pentadbir kita, kerajaan kita. Itu merujuk kepada politik. Okey. Nanti dia akan rangkumkan semua dalam satu tajuk lah. Ekonomi di EB semua nanti bab 8. Dan kita nak fokus ialah sosial. Tak perlu tengok kat sini lah. Okey, tak perlu tengok kat sini sebab sini sedikit antaranya kita ada lebih tajuk yang kita ada tajuk yang lebih detail lagi. Okey. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Okey, so cikgu tutup yang ni. Okey, sekarang kita tengok langkah yang pertama untuk mewujudkan perpaduan ialah melalui pendidikan.
Okey, pendidikan ini cikgu dah bagi pada awak untuk tengok. Okey, kita mulakan mana? Kalau di tingkatan 4, kita mulakan dengan laporan BANS. Ingat tak? Laporan BANS. Lepas laporan BAN yang memperkasakan, yang menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi kaum Cina rasa benda itu tidak berapa sesuai untuk dia. Jadi keluarlah laporan Fan Wu. Ingat tak? Tak ingat dah? Ingat. Tak ingat dah. Dia step by step lah. Mula-mula laporan BAN, lepas tu laporan Fan Wu. Lepas tu laporan Jawatankuasa Kabinet. Kat sini masuk balik Okey, jadi yang terakhir ialah dasar pendidikan kebangsaan dia bawa ke tingkatan 5. Okey, dasar pendidikan kebangsaan. Yang ini ialah apa yang diputuskan di tingkatan 4 ataupun dasar pendidikan kebangsaan ini kita cerita tentang idea laporan laporan Razak. Okey, laporan Razak atau Razak sebagai Menteri Pendidikan. Inilah dia. Okay, bermula 1956, ini Jawatankuasa Pelajaran ini mengkaji jawatankuasa ataupun laporan BANS dan laporan Fan Wu. Jadi wujudlah Jawatankuasa Pelajaran ataupun Penyata Razak 1956. Kita dah nak merdeka ni. Okey, jadi syarat yang British kenakan sebelum kita merdeka ialah satukan dulu masyarakat. Satu daripada langkahnya ialah melalui pendidikan. Okey. Jadi yang ini telah pun diterangkan Jawatankuasa Penyata Razak menjadi ordinan pelajaran ditambah baik oleh laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki semakin lama semakin bertambah. Semakin lama makin bertambah. Yang terakhir ialah Jawatankuasa Kabinet. Bila 79 ini sudah banyak. Maknanya awak kena tengok sikit-sikit lah. Kalau laporan Rahman Talib, cerita pasal apa? Kalau laporan Razak ini dah mulakan sekolah umum tu sekolah rendah. Sekolah umum, sekolah rendah, sekolah umum, jenis umum. Okey, ditukar kepada sekolah rendah, jenis. Okey, macam tu. Akhir sekali kita jadi sekolah kebangsaan. Lepas tu, jadilah dia ordinan pelajaran apabila menjadi sekolah kebangsaan. Kita kukuhkan sebagai ordinan pelajaran. Ditambah baik laporan Rahman Talib apabila kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Kalau masa Penyata Razak guna bahasa Inggeris lagi. Betul tak? Bahasa Inggeris jadi pelajaran wajib mata pelajaran. Tapi dalam Penyata Rahman Talib kita nak memperkasakan terus bahasa Melayu. Okey, ditambah-tambahlah belajar sejarah lah. Jawatankuasa, lepas tu ditambah baik oleh kajian Aminuddin Baki memikirkan ada murid-murid di bawah ni ialah ada kajian Aminuddin Baki merujuk kepada murid-murid yang lemah pelajaran, kita perlu beri dia aneka jurusan. Aneka jurusan supaya kalau dia tak lepas belajar, kita boleh bawa dia ke sekolah kemahiran ataupun vocational. Itu kita dah buat tu dalam isu waktu cabaran, isu pembangunan dan ekonomi. Bagaimana menyelesaikan isu peluang pekerjaan yang terhad, kita beri dia pendidikan bercorak kemahiran. Itu langkahnya. Semua ada kaitan. Akhir sekali Jawatankuasa Kabinet. Dalam Jawatankuasa Kabinet inilah kita memulakan KBSM dan KBSR. Bermula tahun ini kita dah mula KSSM, KSSR. Ya. Yang ni dah diterangkan oleh Cikgu Anas hari tu. Boleh Tapi cikgu rasa kalau yang ini macam mana awak nak buat esainya? Macam mana kita nak buat esei? Ini perkara isi besar dalam bidang pendidikan. Dasar pendidikan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Okey. Menggunakan sekolah kebangsaan. Menggunakan silibus yang sama. Yang standard untuk semua murid. Tak kira apa keturunan. Okey, jadi macam mana kita nak esaikan dia? Macam mana kita nak esaikan? Lambat.
Matlamat. Matlamat. Okay, maknanya kita kena tengok contoh dekat sini ya. Latar belakang dasar pendidikan bermula dengan apa? Laporan jawatankuasa, laporan raman talib, apa sedikit isi kandungan. Sebut laporan raman talib, ambil 2 isi dia ataupun 3 isi dia. Kenapa? Kadang-kadang dia nak raman talib saja. Kadang-kadang dia nak umum keseluruhan. Okey, kalau dia nak keseluruhan, maknanya dasar kebangsaan, jelaskan bagaimana dasar pendidikan memupuk perpaduan kaum. Jadi kita akan sebut semua ni. Laporan raman talib plus 1 isi. Laporan jawatankuasa kabinet plus 1 isi. Falsafah pendidikan 1, akta pendidikan 1. Itu kalau mampu ingatlah. Okey, kalau tak mampu ingat macam tu, kita akan buat laporan raman talib 2 isi, laporan jawatankuasa kabinet 2 isi. Sudahlah tu. Faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Jadi bukan perlu kita hafal semua. Cari yang awak boleh ingat. Okey, cikgu selalu tekankan apa yang kita mampu ingat itu yang kita tulis. Kalau cerita tentang raman talib tu melambat-lambat, tak mampu awak nak ingat. Sebab markah paling tinggi pun kalau satu macam ni habis tinggi pun 6 markah. Okey, sebab kita ada banyak laporan yang lain lagi. Okey? Jelas? Apa saya? Jelas cikgu. Okey. Ini raman talib. Pilih awak nak yang mana nampak? Okey. Baik, cikgu rasa cikgu tak nak tengok dah tentang pendidikan. Okey, nampak menekankan mata pelajaran sejarah, wajib mata pelajaran tata rakyat, ini civic mata tata rakyat, semua ni. Cikgu merasanya. Okey, belajar tata rakyat semua ni. Okey. Baik. Jadi sekarang cikgu nak tunjuk awak, okey. Mana yang cikgu ni? Ni. Okey, nampak tak? Cikgu perlu ni ke? Zoom sikit Zoom sikit cikgu. Okey. Kalau kita dekat kelas memang cikgu akan photo step untuk awak ni. Kita tengok okey. Sekeping kertas cikgu ni, awak boleh pilih mana yang kita nak buat. Okey. Ini. Dia sepatutnya ada 5. Usaha memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional dari sudut sosial. Ada 5. Okey, yang pertama tu dah tengok dah dasar pendidikan. Okey, so sekarang cikgu tunjuk yang ni je lah. Okey, yang keduanya ialah bahasa Melayu, yang ketiga melalui dasar kebudayaan, melalui sukan dan terakhir melalui rukun negara. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab soalan? Okey, tahun lepas cikgu rasa dah keluar soalan tentang ni lah. Okey. Baik. Bagaimanakah penggunaan bahasa Melayu mampu memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional? Bagaimanakah kita nak memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk memupuk perpaduan kaum, sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum? Jangan lupa pelajar selalu terkeliru. Dia akan cerita secara umum saja. Kita bertutur dalam bahasa Melayu, berinteraksi, dia faham, kita faham. Okey? Orang Cina faham, orang India faham, kita pun faham, kita tak faham cakap dia. Itu sebab kita kena guna bahasa Melayu. Siapa tulis macam tu, dia dapat markah ke tak? Tak ke cikgu? Tak dapat. Okey, kecuali dia akan tulis dekat C. Okey, pada pendapat anda, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca sejak awal ke apa semua? Okey, untuk memberi pemahaman lebih jelas. Okey, boleh kita bincangkan. Okey, tapi kalau dia cerita bagaimana perpaduan mampu dipupuk melalui penggunaan satu bahasa, itu bahasa Melayu. Kita kena cerita benda ni lah. Okey, apa yang kita nak cerita ni? Okey, maknanya kita nak memartabatkan bahasa Melayu supaya semua orang guna. Okey, macam Indonesia, dia memartabatkan bahasa Indonesianya. Tidak ada kaum dia, kaum yang lain, kaum Cina pun mesti berbahasa Indonesia. Kan, kita tak tengok pun dia berbahasa ibunda dia. Jadi kita pun nak try macam tu lah. Jadi macam-macam langkah yang kita buat. Okey, yang pertama kita jadikan bahasa Melayu masuk dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Kat mana ni? Kita jumpa ni bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita jumpa benda tu kat mana?
Dekat perlembagaan. Dekat? Di mana kita jadikan tu? Jadi kalau keluar soalan tu, ini satu isinya. Undang-undang. Perlembagaan. Okey. Perlembagaan. Jelaskan isi kandungan perlembagaan PTM 48 pun boleh, PTM 57 pun dia. Okey. Kedua-duanya perlembagaan itu ada meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dia sebut akta ni apabila sudah diwartakan, dah diputuskan dalam parlimen, dia jadi akta. Okey. Masuklah dalam perlembagaan. Okey, akta bahasa kebangsaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Macam tu. Okey, itu dalam dua perlembagaan. Perlembagaan PTM 48 dan perlembagaan PTM 57. Okey, bahasa Melayu juga menjadi alat perpaduan apabila dia digunakan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, baik di peringkat kementerian ataupun jabatan. Malah di mahkamah juga kita jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya ataupun bahasa penggunaan bahasa rasminya tahun 1990. Okey, di mahkamah walaupun orang itu bukan berbangsa Melayu tapi kita ada sediakan penterjemah. Okey, menggunakan bahasa Melayu. Ingat Baik, itu sebab kita syaratkan untuk apa-apa saja kerja, awak nak bidang mana paling tinggi pun bahasa Melayu wajib lulus. Wajib lulus dan lebih tinggi nak kredit sebagai minimum kredit. Okey. Bagaimana kita memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan ni? Maknanya awak kena ceritalah ni. Sekolah Alam Syah tak kenal? Tahu Sekolah Alam Syah? Tak tahu. Tak tahu, ini di Ceras ni. Okey, Sekolah Alam Syah di Ceras. Sekolah Seri Puteri ni untuk budak perempuan je ni. Sepatutnya sebelum ni. Karawang itu. Kan. Seri Puteri sebelum ni dekat dekat PWTC. Kalau PWTC tu belah kiri, dia belah kanan. Memang tersorok. Okey, dekat-dekat dengan sekolah Maxwell. Tapi sekolah dia memang kita tak nampak. Dia kena naik bukit, tak nampak terlindung dengan pokok-pokok. Sekarang Seri Puteri dah dipindahkan ke Putrajaya. Ini semua sekolah budak cerdik ni Sekolah budak pandai ni. Awak akan masuk kat sana sama ada di tingkatan 1 ataupun di tingkatan 4 hari tu. Okey? Macam itulah. Maknanya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam pendidikan di sekolah Alam Syah, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Okey, maknanya sekolah-sekolah budak pandai ni kita nak menggunakan bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu menjadikan bahasa ilmu apabila diguna pakai di UKM, Universiti, maknanya peringkat tinggi lah. Okey, jadi kita ceritalah Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tahun 70. Macam mana nak memartabatkannya? Ada diwujudkan Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan. Okey, dan ditukar kemudiannya dengan ATMA. Okey, di sini juga lahir sastrawan negara. Maknanya kita mengiktiraf penggunaan bahasa Melayu apabila sastrawan negara, contohnya Siti Zainon dan Muhammad Haji Saleh ini dinobat sebagai diberi gelaran sebagai sastrawan negara, sastrawan negara. Okey. Lepas itu bahasa Melayu juga semakin dimertabatkan bila wujudnya di BP. Okey. Apa di BP buat? Buku, terbit buku, majalah, buku-buku teks awak tu daripada di BP lah. Okey, slogan bahasa jiwa bangsa dan dibawa sehingga ke sekolah-sekolah. Apa yang kita buat? Memartabatkan untuk bahasa Melayu kita gunakan, kita adakan minggu bahasa, bulan bahasa. Tengok tak MBM, MBI tu. Nak memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris tu. Itu semuanya mewujudkan, sebab apa nak buat tu? Nak mewujudkan perpaduan. Okey, mana awak nak tulis kalau penggunaan bahasa Melayu ni? Mana yang senang ingat? Ini sahaja esei dia. Esei ni habis-habis 6 markah. Yang mana awak boleh pilih? Sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Nak yang ni je?
Tu yang sekolah tu cikgu. Kita Kasihkan kena BM. boleh, kita kena ambil macam ni Yang ni kita kena ambil. Okey. Menjadi bahasa rasmi, pentadbiran. Okey. Dijadikan bahasa pengantara di mahkamah. Okey. Lepas itu Universiti Kebangsaan perlu ambil. Lepas itu ni salah satu sekolah boleh ambil. Yang ni senang ingat sebab awak dah memang ada ni. Memang kat sekolah. Barulah dia dapat. Majalah slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Bahasa Jiwa Bangsa. Apa maksudnya Bahasa Jiwa Bangsa? Dia jangan tak tahu Kita keluarkan slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Okey. Sebagai memupuk perpaduan kaum. Ulaskan. Sikit je soalan dia. Macam mana? Cikgu bagi soalan. Slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Okey, salah satu langkah untuk memupuk perpaduan kaum. Menunjukkan kita perpaduan kaum. Ulaskan awak. Sikit je soalan sejarah, sikit je. Dia bagi buah dalam petak, okey, buah dalam kotak, Bahasa Jiwa Bangsa. Okey, ulaskan slogan tersebut. Macam mana nak ulas? Kita akan sebut apa? Kita akan cakap pasal Dewan Bahasa dan Pustaka. Sangat sikit. Usaha memupuk perpaduan kaum. Kita kena ulas yang ni slogan ni. Kita kena ulas slogan ni. Jangan pelik tu sebab cikgu cakap. Pernah dia keluarkan lirik lagu. Lirik lagu, hijrah. Dia keluarkan lirik lagu, bendera lagu negaraku. Dia ambil sikit je bahagian. Macam tu. Untuk awak ulas. Sekarang cikgu nak ambil slogan ni. Ulas sikit. Apa yang menunjukkan bahasa jiwa bangsa? Kita tu cakap bahasa jiwa bangsa, bahasa jiwa bangsa. Kenapa ni? Adakah sebab bahasa tu identiti sebuah bangsa? Okey, bahasa apa yang kita nak rujuk ni? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kita kena sebut ni Okey, bahasa jiwa bangsa ini kita buat khusus untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Kerana penggunaan satu bangsa, satu bahasa menunjukkan kita satu bangsa. Satu bahasa, satu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia. Okey? Dia memang dia bahasa Cina, dia bangsa Cina, bangsa Tamil, bahasa India, tapi kaumnya India, kaumnya Cina, tapi dia ialah bangsa Malaysia. Kalau dia bangsa Malaysia, dia pasti tahu menggunakan bahasa Melayu. Itu sebab bahasa melambangkan bangsa. Okey? Macam mana Cina pun dia, kalau dia memang duduk di Malaysia, dia mesti tahu bahasa Melayu. Macam mana India pun dia mesti tahu berbahasa Melayu. Malah ada yang lebih fasih lagi. Okey, yang lebih fasih lagi daripada kita. Okey. Macam itulah. Maknanya awak kena ulas yang ni, bahasa melambangkan bangsa, bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan, alat komunikasi, alat berkomunikasi. Okey, bahasa Melayu yang telah kita jadikan akta sebagai bahasa kebangsaan ataupun jadikan bahasa kebangsaan diguna pakai oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey, benda itu kita kena ulas. Ingat Jadi bahasa jiwa bangsa merujuk kepada bahasa Melayu yang diguna pakai oleh seluruh rakyat Malaysia yang akan merujuk kepada bangsa Malaysia. Okey, bahasa jiwa bangsa. Okay. Bahasa melambangkan bangsa. Okay, contohnya lah orang Cina Indonesia. Kita tahu bila dia sebut je, dia cakap je bahasa Indon tu, kita tahu ini orang Indon ni. Kita tak sebut dia orang Cina. Kita boleh sebut, kita sebut, oh ini Cina Indon. Macam tu. Okey, sebab bahasa melambangkan bangsa dia. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kena jelas pasal apa cikgu beri penekanan. Kadang-kadang soalan dia bukan cerita pasal bagaimana bahasa Melayu memupuk perpaduan kaum, nak cerita benda-benda ni. Kadang-kadang dia ambil sikit sangat yang ni untuk dijadikan esei 6 markah.
Kenapa? Tak. Boleh? Kan? Tak pasti Mama, tak pasti. Tak pasti. Kau sudah apa duit? Tunggulah Mama habis dulu lah. Okey. Baik, penggunaan bahasa dah ya. Awak jadi pilihlah. Pilih yang mana-mana. Sebab apa? Kalau pilih sikit sangat, dia fokus bahasa Melayu saja kan tak dapat markah pula. Okey. Pilih beberapa yang agak-agak awak kita dapat 5 markah ke 6 markah ke. Pilih nak yang mana. Okey. Okey, minggu bahasa bulan bahasa 1 markah. Slogan 2 markah. DBP 3 markah. UKM 4 markah. Sekolah Alam Syah. Okey. 5 markah, 6 markah. Mahkamah 7 markah. Cukuplah. Pilih mana-mana. Ni tak payah ni. Institut Bahasa Kesusastraan Kebudayaan. Kalau boleh ingat, tak ada masalah. Tapi ada banyak sangat benda yang perlu awak ingat. Jadi pilih. Pilih di antaranya cukupkan 6. Okey, sebab maksimum selalunya 6 markah. Cikgu. Ya. Yang contoh kita dah bagi tahu isi dia, contoh memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan seperti Sekolah Alam Syah. Itu dikira 2 markah ke? Tu memperkasa ini satu isi dia. Yang hitam-hitam ni satu isi. Ni Satu isi dia. Kalau masuk ini penerangannya. Tu dikira satu lah, semua tu bukan dikira 2 sebab dah bagi contoh. Setiap isi satu. Setiap yang awak tulis ni satu. Contohnya kita nak tulis bahasa rasmi dalam pentadbiran, ini 1 markah. Diguna pakai di kementerian, 1 markah yang lain. Malah diguna pakai di mahkamah bermula tahun 1990. 1 markah yang lain. Dekat sini saja ada 3 markah. Itu sebab cikgu highlightkan 1 saja. Okey. Jangan awak ingat awak buat selonggok ni banyak-banyak dapat 2. Bukan 1 poin kalau sejarah, 1 poin 1 markah. Boleh? Faham tak? Faham itu. Kalau UKM kat mana dapat markah? Kita cakap pasal UKM. Kalau UKM kita nak dapat markah, dekat UKM 1 markah. Okey. Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sebab universiti memang bahasa ilmu lah. Inilah ilmuannya. Inilah sastrawan negara lahir di UKM. Jadi sastrawan negara dia menggunakan bahasa Melayu. Siti Zainul ni sangat hebat dalam sajak sastra lah. Okey, jadi kalau kita nak dapat markah, boleh sebut yang ni, Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan ditubuhkan dekat UKM. Okey, maknanya nak memartabatkan lagi, kita buat benda ni. Ni adalah tarian-tarian semua tu tentang kebudayaan, main muzik gamelan dan semuanya tu ada. Okey, tapi kita pilih UKM sebab kita pilih yang ni jadi bahasa ilmu, bahasa Melayu sebagai bukan saja bahasa pengantar sebagai bahasa ilmu. Sebab ini di peringkat tinggi. Okey, di peringkat tinggi. Jadi kalau universiti ni awak tak mampu nak ingat yang ni, tak mampu nak ingat tema, cukuplah ambil sastrawan negara. Okey, maknanya berapa markah ni kalau kita ambil sastrawan negara? Universiti 1 markah, sastrawan negara 1 markah, Siti Zainul 1 markah. 3 markah juga. Boleh? Kalau contoh 6 markah soalan tu, kita bagi tahu pasal contoh, kita bagi tahu 2 isi besar tu, 1 memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan, tu 1 markah. Lepas tu kita bagi tahu huraian dia, sekolah kita bagi tahu 2, sekolah tu kira 2 markah you. Sekolah jadi markah kedua lah. Okey, kalau cikgu buat macam ni lah, macam ni 1 markah untuk yang ni, 1 markah untuk yang ni. Tak payah bagi dah Seri Puteri. Sebab ini dah contoh semua dia bagi ni. Faham. Tak payah bagi. Kalau kita bagi 3-3 pun dia jadi 1 juga. Okey. Kat mana lagi kita nak tambah markah kalau dekat sini? Memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan apabila bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di Sekolah Alam Syah. Tu 3 tu. Tu 3 markah tu. Bahasa memperkasa dalam pendidikan, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar, contohnya di Sekolah Alam Syah. Tu 3 markah lah tu. Faham? Jadi contoh tak perlu banyak-banyak. Jelas ke tak?
Jadi cikgu tak naklah awak menghafal semua-semua benda ni nak dapat markah tak jumpa markah nanti ataupun rugi masa macam tu. Ada pelajar kalau sangat cepat ingat tak ada masalah, dia tulis tu laju. Ada pelajar terfikir-fikir termena-mena buang masa. Jadi highlight saja yang mana kita rasa mampu ingat. Macam itulah cikgu selalu nanti kalau kita bersemuka, kalau cikgu bagian ni awak highlight lah yang mana. Slogan senang, slogan satu markah yang lain. Hasil daripada perbincangan di BP. Okay, minggu bahasa, bulan bahasa dekat kita wujudkan di sekolah satu markah yang lain. Kalau di BP senang, ambil di BP. Jelas? Jelas cikgu. Senang Jadi sebab cikgu beri penekanan benda-benda simple ni, kita akan highlightkan mana yang awak rasa boleh jawab. Okey. Penggunaan bahasa Melayu dimartabatkan apabila ditubuhkan di BP. Macam tu. Okey, maknanya satu dapat markah yang ni. Okey, di BP bertindak melalui penerbitan buku, majalah. Bolehlah tu, 2 markah. Okey, slogan bahasa jiwa bangsa juga diperkasakan. Okey, tu pulanglah kita buatlah ayat yang biasa-biasa kita. Okey, tak perlu melampau-lampau sebab ini keluar soalan A, B, A dan B dia ada 3 A, B, C A dan B benda yang ada dalam buku sahaja. Okey. Okey, cukup Okey, perpaduan juga dipupuk melalui dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, yang ini kita bimbang dasar kebudayaan ni kalau dalam buku lama hanya satu perenggan je. Satu perenggan lebih kurang 7-8 baris sahaja. Tapi awak punya dia kecilkan lagi. Jadi yang mana kita nak ni? Kalau dia kata prinsip lah. Kalau dia nak matlamat lah. Okey, jelaskan matlamat kebudayaan kebangsaan. Jelaskan prinsip kebudayaan kebangsaan. Okey, jadi itu sangat sangat kecil soalan dia. Kena cerita apa yang dia minta lah. Okey, kat mana agaknya keluar? Kalau dia nak matlamat ataupun prinsip, berapa markah agaknya? Cikgu nak prinsip, okey. 4 atau 6. 4 markah sahaja. Okey. 2 markah pun boleh. Pasal apa? Prinsip dia ada 3. Okey. Korang kelas depan bolehlah ingat ketiga-tiganya. Tapi kalau kelas belakang dia ingat satu saja. Jadi kita suruh dia buat, kita bagi dia 2 markah, at least dia dapat 1 markah. Macam tu jadi benda macam ni dia boleh kecilkan dekat struktur. Okey. Contoh soalan dasar kebudayaan kebangsaan berupaya memupuk perpaduan. Okey, itu contoh. Okey, lepas tu dia tulis Roman 1 berikan prinsip DKK. Inilah dia. Okey, nyatakan matlamat DKK. Inilah dia. Jelaskan agensi yang terlibat dalam DKK. Itulah dia. Itu struktur pun boleh. Okey. Kalau esei boleh ambil semua. So fikirkan yang mana awak nak esei. Okey, matlamat dia apa? Matlamat dia, prinsip dia apa? Yang pertama prinsip dia mesti kebudayaan berteraskan rakyat asal. Rakyat asal tu orang Melayu lah. Okey, rakyat asal sebagai tunjangnya. Yang kedua, unsur kebudayaan lain sesuai kita wajar terima. Okey, dan tak lari daripada Islam. Okey, unsur Islam itu sangat penting. Itu sebab walaupun melalui kebudayaan, tapi kalau kita tengok macam lampau aja, kita tak benarkan ada tapisan. Contohnya kebudayaan. Kalau Indonesia, apa tarian dia yang kita rasa kalau kita tengok tu macam tak gembira lah, macam lampau aja. Apa tarian apa tu? Lagu apa kalau di Indonesia sangat popular? Kulit mayang. Kulit mayang pula dah. Kulit mayang. Dandut. Dandut. Indonesia cikgu sebut dandut. Okey? Dandut lagu dia, muzik Indonesia kan. Tapi kita pun ada juga, tapi kita tak melampau. Tapi kalau daripada Indonesia, dia memang pure Indonesia. Kalau dia punya tarian dia sangat-sangat tak cantik kan.
Jadi kalau dia nak buat, nak datang tempat kita, kita tapis. Kita beri syarat. Kalau nampak macam mencolok mata sangat kalau dia berjoget tu kan, kita tak benarkan persembahan tu dibuat. Boleh kita boleh tengok. Kalau penyanyi daripada Indonesia, dia tak boleh sewenang-wenangnya buat di Malaysia. Tempat dia tak ada hal. Boleh tengok je dalam YouTube banyak kan. Kalau dandut itu dilagukan, ditarikan dengan sangat tak cantik. Jadi prinsip yang kita pakai, kebudayaan kita, unsur sesuai, unsur lain yang sesuai, kaum lain sesuai, ambil. Tapi Islam mesti tak lari. Okay? Yang orang Melayu punya memang ambil lah. Okey, matlamat dia apa? Kita dah kata tajuk ini tentang mengukur perpaduan. Mestilah nak mengukur perpaduan. Okey, melalui budaya. Nampak memperkaya dan mempertiak kualiti kehidupan manusia yang seimbang, rohani dan sosioekonomi. Walaupun kita nakkan kebudayaan, nak berjoget-joget ke nak apa ke, tapi jangan lupa tentang kerohaniannya, jangan lupa tentang keislamannya. Itu memang prinsip di KK. Apa agensi yang terlibat? Di mana awak dah senang nak ingat? Kat tempat kita kat mana? Di KL. Istana Budaya tahu kat mana? Ni Tahu. Istana Budaya kat mana? Titi Wangsa. Dekat Titi Wangsa tu. Itu semuanya untuk penggiat budaya. Penggiat budaya kita akan buat persembahan di sana. Okey, penyanyi yang tersohor boleh buat persembahan di Istana Budaya. Okey, tempat ni terpelihara hanya untuk mempamerkan kebudayaan kita. Okey, Akademi Seni Budaya, jadi budak-budak yang suka tentang kebudayaan, sangat berminat, boleh sambung dekat Aswara. Okey, di peringkat negeri ada Majlis Kebudayaan Negeri, dia ada masing-masing. Okey, Jabatan Kesenian. So, pilihlah yang mana. Okey, pilih yang mana kita nak. Tengoklah tulisan Cikgu Kebudayaan. Yang mana kita mampu buat. Agensi, awak nak pilih berapa agensi? 2. Okey, 2, pilihlah 2. Okey. Boleh? Citra warna. Apa itu citra warna? Citra warna tu apa? Yang persembahan tu cikgu. Betul. Okey, ini satu program program tahunan, okey. Program tahunan ni, setiap tahun kita buat citra warna ni, tapi 2-3 tahun terakhir ni tak dapat buat lah bila ada COVID ni, kita tak dapat buat. Kalau tidak, sangat meriah. Okey, sesuai dengan kita sekalikan dengan Tahun Melawat Malaysia, citra warna ni. Okay, cikgu rasa masa awak tingkatan 3 ada buat ni dalam sejarah punya kerja khusus. Okey, citra warna. Citra warna, citra ada kan? Dengan satu warna merujuk kepada Malaysia. Itu sebab ini satu persembahan, satu program yang sangat hebat. Berjaya menarik pelancong. Memang kita buatlah tu. Okey, program Melawat Malaysia ataupun Tahun Melawat Malaysia. Tahun Melawat Malaysia, dalam Tahun Melawat Malaysia tu kita akan persembahkanlah program satu daripadanya ialah Citra Warna Malaysia. Cuti-cuti Malaysia, ada banyak. Satu lagi yang menunjukkan kebudayaan kita ialah citra warna. Kita pamerkan semua tarian kaum-kaum kita yang ada. Itu sebab Malaysia sangat unik. Walaupun kecil, sangat unik. Mana ada negara yang macam kita? Kita ada 3 kaum besar yang berbeza. Thailand ada? Thailand ada tak macam tu? Tak ada kan? Tak ada. Yang sangat istimewa. Dan bukan saja budaya ni, bukan saja dari segi tariannya, pelbagai. Dari segi pakaiannya, dari segi makanannya, kita rakyat Malaysia dah tahu dah. Dah tahu dah kalau pakai Cheongsam ni bukan Melayu punya. Mesti Cina punya, bukan India punya. Jadi kita semua sudah maklum. Benda itu yang menjadikan kita sangat unik, menjadi daya penarik kepada pelancong. Makanan pun sama. Okey, makanan kita macam mana? Di Malaysia ni orang sebut syurga makanan. Okey, di Kelantan makanan popularnya apa? Di Terengganu popular apa? Pakaian pun sama. Songket terkenal dekat mana? Songket. Songket kat mana?
Songket Terengganu cikgu. Terengganu. Itu semua je. Batik canting batik awak ada belajar dari seni kan? Mencanting batik kan? Juga dekat Terengganu, dekat Kelantan, okey, mencanting batik. Semua tu kita pamerkan. Kita pamerkan kat mana tu kita pamerkan tu? Pelancong boleh datang tu. Central Market. Okey, dekat Central Market di tengah-tengah balik KL. Okey, pergi Central Market, kita ada orang tunjuk kat situ, melukis lah apa semua, dia tunjukkan dekat situ. Itu semuanya program-program mempamerkan kebudayaan kita. Okey, Citra Warna satu daripadanya. Okey, dan dasar kebudayaan kebangsaan ini dihebatkan lagi dengan adanya penggiat budaya. Bolehlah search dalam ni, tengok siapa itu, mak ungku kita, Azhar Aziz ni, tokoh budaya, Hamzah Dolman, seni muzik tradisional. Muzik pun ada. Hamzah Dolman dia main muzik apa? Dia main muzik apa? Gambus. Okey. Jadi muzik ada, tarian berbeza ikut negeri. Okey. Tadi Ulit Mayang. Tarian tu di mana tu Ulit Mayang? Tadi awak sebut tadi tarian Ulit Mayang kat mana? Kat Kelantan. Kelantan? Ganu. Johor. Johor mana pula? Bukan Terengganu. Johor dengan kuda kepangnya. Okey. Melaka dengan dondang sayang. Okey, kita ada sangat special benda tu. Itulah yang nak kita pertahankan. Jadi kita buatlah kementerian agensi-agensi yang terlibat ini untuk memperkukuh lagi, untuk memperkasa budaya yang sudah sedia ada. Okey, dengan prinsip yang kita guna berteraskan kebudayaan raya asal Rantau Melayu. Okey, kebudayaan lain pun yang sesuai kita terima. Contoh tarian naga kan. Ada je gaya Cina, dia keluarlah tarian naga dia tu. Seronok orang kita tengok berkumpul kan. Keluarlah tanglung-tanglung dia tu. Kalau untuk yang berbangsa India akan keluar apa yang kita memang faham. Memang India lah tu. Apa tu? Pelita kan? Pelita melambangkan India di Pavalinya. Kalau kita ketupatnya tu akan kita buat lah tu. Nak raya je orang akan gantung lampu-lampu ketupat. Nak raya Islam. Kalau nak raya Cina dia akan gantung lah tanglung-tanglung tu. Jadi kita semua sudah faham. Dan pelancong juga sudah faham. Itu sebab keunikan kita membawa menjana ekonomi. Itu semua boleh dikaitkan tu. Semua boleh kait. Okey. Itu yang kedua. Sukan. Sukan senang sikit lah kan. Sukan senang. Semuanya awak nampak. Okey. Bagaimana sukan dipupuk? Okey. Ini di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah kita satu murid satu sukan. Okay, awak sukan apa? Kelas kau sukan apa? Campur tu. Kan kita banyak. Satu kelas lain-lain sukan. Satu murid satu sukan ni. Kalau kelas Sina dia sukan dia lain. Kelas Rush lain sukan dia. Dah campur cikgu. Dah campur. Campur dah? Mana ada campur kan kita dah bagi-bagi. Kita dah bagi-bagi supaya contoh kelas awak sukan badminton. Kita akan carilah siapa yang hebat sangat badminton. Itu dia menggunakan kelas. Satu murid satu sukan. Dia mesti ada satu sukan dia masuk. Itu sebab kita letak dekat sukan tu dekat kelas-kelas. At least dia masuk satu tu. Satu sukan tu dia dah masuk. Tapi kalau dia memang hebat sangat, walaupun kelas dia untuk sukan badminton, tapi dia sangat hebat lumba lari. Pergilah masuk lumba lari. Kita akan train awak lumba lari. Okey, sangat hebat dengan catur. Kita train awak catur. Okey. Faham? Jadi satu murid satu sukan nak melahirkan murid yang berkebolehan dalam sukan. Sangat-sangat menyelah dalam sukan. Jadi bila dia hebat dekat sekolah, kita nak bawa dia kat mana? Wakil sekolah cikgu. Yelah dia sekolah, wakil sekolah ke? Dia wakil sekolah ke? Antara sekolah daerah, MSSD. Itulah.
Okey, Majlis Sukan Daerah MSD, lepas tu MSSN lah apa kan. Lepas tu M belakang dia negeri, lepas tu Malaysia. Itulah macam mana dapat budak tu. Macam inilah melalui satu murid satu sukan. Dan kita tak kisah dia daripada bangsa apa pun. Jadi kita memang sokong, kita memang pilih dia. Okey, kalau dia memang hebat dalam bidang sukan. Waktu sukan inilah kita mampu berinteraksi dan jadi kita harap melalui sukan kita boleh memupuk perpaduan. Kita boleh memupuk integrasi. Macam mana integrasi? Ni contoh sukan Malaysia. Kita buat sukma. Okey, ini sukan universiti di Malaysia, antara universiti masuk. Okey, jadi budak-budak yang masuk itu ni antara universiti. Integrasi juga. Ni antara negeri. Sukma. Okey, ini kat sekolah lah. Okey, pergi ke daerah, pergi ke negeri. Daripada negeri kita bawa pergi ke mewakili Selangor contohnya. Pergi ke Sukma. Mewakili Pahang. Itulah tu. Okey, itu melalui sukan. Jadi kita pilih. Okey, sukan juga kita hebatkan dengan adanya penganjuran sukan yang besar-besarnya. Tengok. Pilihlah nak yang mana. Sukan Commonwealth ke Piala Thomas. Sukan si pemotoran Formula 1 Litua di Langkawi. Pemotoran Formula 1 ni apa? F1. F1 kan? Jadi kat mana Lita kita ni? Langkawi. Dekat Sepang. Ya Allah. Sepang. Formula 1. Ini kita Formula 1 dekat Sepang lah. Lita Sepang. Okey, itu yang kita nak cerita melalui penganjuran sukan. Contohnya pemotoran Formula 1. Okey, di Litar Sepang. Itu Tuan M buat tu. Okey, di Litar Sepang. Apa tu? Sangat berpandangan jauh. Dia harapkan dengan penganjuran sukan besar macam ni bawa masuk penyertaan daripada negara luar. Okey, sama juga Litua di Langkawi ni. Ni sukan apa ni? Litua di Langkawi ni. Marathon Basikal. Berbasikal lah. Jadi kita faham lah. Okey, Litua di Langkawi ni okey berbasikal. Takkan ambil orang Malaysia je. Jadi kita buka kepada orang luar. Bila orang luar datang, banyaklah duit kita. Okey. Dana banyak. Okey. Modal masuk banyak. Itu dia. Dengan penganjuran sukan. Bukan saja meningkatkan perpaduan, malah membawa masuk duit daripada luar lah. Okey. Lepas tu ni kena buat ni, kejayaan Malaysia ni kena bagi. Okey, sukan juga sangat menyerlah dalam perpaduan apabila kejayaan Malaysia menempa beberapa kejayaan. Pilihlah nak yang mana. Okey. Okey, contoh cikgu ambil kejayaan Malaysia berapa markah? 1 markah. Pasukan badminton berapa markah? 2. Poin pasukan badminton. 2 cikgu. 2. 3. Okey. Kita tahu, kita nak pelajar tu tahu. Ada pelajar dia tahu je kejayaan Malaysia dalam sukan badminton. Dia tahu situ je. Jadi kita bagi 1 je lah markah kat dia. Tapi kalau pelajar tu tahu, contohnya dalam bidang sukan, kejayaan Malaysia juga menempa kejayaan. Contohnya pasukan badminton Malaysia menang dalam Piala Thomas 1967 dengan mengalahkan Indonesia 6-3. Ini saja 3 markah. Jadi carilah yang besar-besar markahnya. Kita nak hafal, saya nak hafal yang ni lah. Saya nak hafal yang ni. Kalau penganjuran sukan saya nak buat Formula 1 ataupun Litua di Langkawi ataupun saya nak buat sukan C. Ini sukan Asia Tenggara dekat tempat kita je lah, dekat-dekat lah ni. Ini sukan badminton. Jadi siapa yang menguruskan ni? Organisasi yang menguruskan ni. Yang ni lah. Tu nak suruh buat karangan lah tu. Alat sukan sebagai alat perpaduan diperkukuh dengan adanya organisasi yang terlibat seperti Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara. Cukuplah tu. Faham? Boleh ke? Faham cikgu, boleh. Boleh. Sukan juga diperhebat dengan adanya kepimpinan berwibawa. Bukan saja orang biasa. Ini Sultan ni. Sultan Haji Ahmad Shah. Siapa Sultan Haji Ahmad Shah? Ini dalam sukan bola sepak ni. Inilah bapa
ayahanda kepada agung kita. Okey. Ni. Baik, boleh? Dan yang terakhir, sebelum cikgu tutup yang terakhir melalui perpaduan kita dipupuk melalui rukun negara. Cikgu rasa yang ni dah cerita dah gitu kan. Rukun negara dibentuk oleh siapa? Apa ni? Apa ni? Majlis Gerakan Negara. Majlis? Kalau tiba-tiba Magaran kena tulis dulu benda apa baru boleh bubuh Magaran. Apa singkatan daripada apa ni? Majlis Gerakan Negara. Ya, Majlis Gerakan Negara. Okey. Diperkenankan oleh Agung yang keempat tahun 70. Ekoran daripada rusuhan kaum. Jadi Magaran telah memikirkan satu langkah mewujudkan rukun negara. Sebab ketika ini negara kita agak merusuh, ada rusuhan jadi tidak stabil, tidak aman. Jadi Agung terpaksa isytiharkan darurat. Okey, jadi bila darurat parlimen ditangguh. Okey, parlimen ditangguh. Jadi salah satu itu cerita yang bab cabaran. Okey. Jadi Magaran ini telah membentuk rukun negara, ada 5 prinsip yang sesuai dipakai oleh semua kaum. Okey, semua kaum sesuai. Cuba tengok yang B ni, nombor 2 ni. Kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, raja ni orang Melayu. Okey, orang Melayu punya. Kalau yang ini semua boleh pakai, tapi raja ni orang Melayu. Tapi semua orang perlu beri saat setia kepada raja sebab kita memilihnya. Bermula bila ni? Kita sangat marah apabila raja kita diperkotak-katikkan. Bila? Melayan Union. Melayan Union. Okey. Waktu sistem residen, raja kita ada power sistem residen. Jadi itu sebab negeri-negeri Melayu bersekutu tu raja tak ada masalah. Raja nak. Waktu dalam Melayan Union tu dia bincang, okey bagi kami kuasa seperti negeri-negeri Melayu bersekutu. Raja ada kuasa. British ada pun hanya sebagai pembantu raja, penasihat raja sahaja. Jadi kita memilih yang itu, jadi nak tak nak apa saja kaum perlu setia kepada raja dan negara. Itu sebab setiap lambang yang ada merujuk kepada raja kita. Okey. Raja kita tak ramai, 9 je. 9 negeri yang dia ada raja. Ya? Okey, ni semua dah samalah. Dan matlamat ni kena hafal lah. Sebab dia boleh jadi satu esei lah ni. Esei besar ni. Jelaskan matlamat rukun negara. Nak membentuk masyarakat adil. Apa maksud adil? Peluang yang sama dalam bidang ekonomi okey, mengelakkan penindasan. Okey, bebas dari sebarang penindasan. Satu kaum lebih ke satu kaum kurang. Jadi kita masyarakat yang adil. Okey, masyarakat demokratik. Sebut demokratik ingat apa? Kerajaan kita ialah demokrasi. Okey, demokratik tu apa? Demokratik berkaitan dengan apa? Cepat cikgu nak habiskan Ya. Dia macam okey. Apa yang? demokratik ni rakyat undi cikgu. Betul. Okey. Ni nampak rakyat mengundi, rakyat terlibat dalam kerajaan. Itu demokratik. Okey. Macam mana bila ni terlibat dalam pentadbiran ni, dalam kerajaan ni? Apabila dia juga mengundi, undi dia diambil kira. Sayang. Sini. Okey, dia juga berkuasa untuk memilih. Ni berpolitik, kita boleh berpolitik. Kita bebas, ada kebebasan asasi untuk berpersatuan berpolitik. Okey, itu demokratik. Kita terlibat dalam pembentukan kerajaan. Sekarang terlibat tak? Kerajaan baru kita terlibat tak? Tak terlibat, belum lagi. Okey, sebab itu budi bicara agung. Salah satu tugas agung ialah boleh melantik Perdana Menteri mana yang dia nak. Bagi nama, nanti dia pilih yang mana. Itu yang berlaku di kerajaan kita sekarang. Tak boleh nak tolong, okey?
Sebab apa? Kenapa ya Muhyiddin terpaksa tarik diri? Sebab rakyat. Sebab rakyat? Desakan. Okey, bahasa sejarah. Bahasa sejarah seperti cabaran dalaman kita. Yang undi. Okay. Undi percaya. Undi percaya? Percaya kan luar. Entahlah. Undi yang melakukan. Yang mana? Itu sebab dia kena undi tidak percaya. Okey, awak pernah dengar cikgu sebut undi tidak percaya? Yang Tawisli. Ya, Tawisli. Tawisli menggantikan siapa yang dapat undi tidak percaya? Stephen Kalong. Stephen Kalunikan. Itu dekat mana tu? Sabah ke Sarawak tu? Sarawak. Jadi tu kena jelas lah tu. Semua tu dapat markah. Dia Sarawak, ada nama Tawisli keluar, ada nama Stephen Kalunikan keluar. Ada perkataan undi tidak percaya. Itu semualah tu. Okey, lepas itu masyarakat, awak kalau boleh buat singkatan, buat singkatan. ADLP ke apa benda ni, suka hati. Okey, liberal, kita sangat liberal, maknanya kita boleh ke tengah ke tepi, bermaksud kita bebas beragama, mengamalkan agama, adat resam dan kebudayaan masing-masing. Ini semuanya tidak boleh dipertikaikan. Itu salah satu kita cerita pasal isu sensitif tu inilah dia. Okey, sebab kita masyarakat yang liberal dalam Malaysia, liberal dari segi bebas mengamalkan agama masing-masing, adat resam masing-masing. Kita tak marah pun macam mana cara dia mengamalkan adat dia, budaya dia. Memang kita tak marah, malah kita terima. Okey, kita terima kelainan itu sebagai satu keunikan. Itulah satu keunikan kita bawa masuk pelancong. Okey, kalau progresif, apa maksud progresif? Ini ialah perkataan-perkataan yang perlu awak jangan terbalik-terbalik. Kalau progresif, alah bising lah nak cikgu. Progresif tu apa? Bergerak maju, bergerak ke depan mengikut sains dan teknologi. Tapi masih mengekalkan tentang ketuhanan. Sebab ini yang nombor 1 asas rukun negara. Okay. Yang terakhir sekali ialah memupuk negara yang bersatu. Negara bersatu yang inilah tanpa mengira kaum kepercayaan. Semua orang setia akan negara. Okey, habis bab 7. Dengan semua benda ni kita habis bab 7. 20 markah daripada sini. Mampukah awak ingatnya? 20 markah. Ya, okey. Ya. Dia bukan 20 markah, bukan daripada sini saja. 20 markah siap dengan kebat lah. Siap dengan kebatnya. Okey, dia punya yang isi yang ada di dalam ini hanyalah membekalkan lebih kurang 12 markah. Okey, 12. Paling tinggi pun 14 markah. Okey, yang selebihnya itu kebat punya. Ya, jadi bolehlah pilih yang mana-mana kita rasa mampu ingat. Okey. Cikgu sudah habis. Okey. Ada cikgu. Soalan? Yep. Nanti cikgu send yang tu. Awak nak ke ni? Boleh. Nak ke? Ya. Ke awak nak bahan? Nak. Okey, ke nak macam ringkas? Yang itu memang nota ringkas. Cikgu suka bagi nota ringkas macam tu. Bila cikgu terang, siapa tak faham, dia kena baca lah pula. Okey, nota yang macam Cikgu Anita Paras Mawaran tu nak tak? Yang colourful sangat tu. Boleh aku ikut. Boleh? Nanti banyak sangat pula ya. Nanti awak tengok Tapi benda tu boleh lah. Benda tu sama sebiji dalam buku teks. Okey, yang dia paparkan tu sama macam dalam buku teks. Okey, tak ada masalah lah. Okey. Baik, ada soalan lain? Ada soalan sebelum kita tutup ni? Hari ni 32 orang. Siapa tak masuk ni? Tak apalah dia. Firas tadi keluar awal cikgu sebab dia ada meeting boleh. Siapa dia? Siapa? Firas. No problem. Siapa yang masuk tadi boleh tu nama kan. Dekat Daniel punya apa. Daniel selalu bagi link. Ada orang terlupa bubur. Macam cikgu dengan Pat Rush. Dia masuk tapi cikgu panggil-panggil dia tak nyaut. Lepas tu bila cikgu cakap Jaya masuk dah cikgu. Lepas tu mungkin dia pakai nama lain dalam dia punya apa tu tak keluar.
So tengok ya, sebab semua tu menjejaskan. So cikgu nak tanya satu lah, ada hal memang tak ada ke? Tak ada perkembangan. Tidak ada Maknanya perkembangan. begitu lah, Tak ada cikgu. siapa yang kenal dia ke? Tak ada siapa yang rapat dengan dia ke? Ke dia tak nak sekolah dah? Tidak tahu cikgu. Ya. Tak ada siapa yang pernah kontak dia? Ada cikgu, ada orang kontak dia tapi saya pun tak tahu. Ya. Adalah memang dia yang tak mahu Okey, tak apalah. Cikgu pun dah bercakap dengan mak dia. Okey. Baik, ada soalan lagi tak sebelum cikgu tutup ni? Tak ada. So kalau awak tengok dalam buku teks awak tu colourful. Okey, kalau pandai highlight, boleh guna highlighter untuk highlight dalam buku teks. Tapi kalau tak pandai, jangan conteng buku teks tu. Nanti akan nampak banyak sangat guna highlighter awak tu. Semuanya awak highlightkan, tak tahu yang mana satu. Jangan jadi kalau nota awak sendiri tak ada masalah. Okey, kalau tak ada masalah, kalau tak ada soalan, cikgu tutup. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.